Orang yang terakhir, Damansara Utama. Terima kasih Tuan Speaker. Masyarakat kita memang berbilang kaum dan kita adalah berasas dari budaya kita bertutur dalam bahasa yang berlainan. Kita juga percaya kepada Tuhan yang berbeza-beza. Ada sekarang orang muda yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita call it atheist dengan izin. Ada antara kita yang suka makan nasi lemak, char kway teow atau apa-apa lagi. Sebab tu saya memang tidak faham kenapa sebagai kerajaan kita kena mengenakan sistem penilaian kita ke atas kehidupan orang lain. Ini memang saya tak faham. Yang ni dalam istilah English kita call it moral policing. Kita menjadi polis moral. Ini boleh buat, itu tak boleh buat. Ini betul, itu tak betul. Memang ini kita dipilih untuk rakyat sebagai wakil rakyat, bukan untuk menentukan apa yang rakyat boleh buat, apa yang rakyat tak boleh buat. Adalah untuk bersuara untuk mereka. Sebab itu saya, ya. Setujukah yang berhormat dengan saya? Yang teruk tu bukan moral police, tapi apa yang lebih teruk lagi ialah yang UMNO tu dia tak kaku. Yang Pakatan Rakyat tu dia kaku. Itu lagi teruk. Ini Komando bukan Pakatan Rakyat. Ini NGO. So saya tak faham kenapa nak menegaskan prinsip atau nilai kita sendiri kepada orang lain. Moral policing ini boleh berlaku apabila ada satu sindrom called holier than thou syndrome. Ini bermaksud saya lebih suci. Saya adalah insan yang lebih baik daripada orang lain. Masa itu baru kita akan menilaikan, menentukan apa yang orang lain akan buat. Sebenarnya kita semua manusia semua berdosa. So setiap manusia ada pemikiran, ada pandangan ataupun perasaan yang lain, dan kita kena menghormati pilihan mereka. Sebagai kerajaan, I think dengan izin, saya berasa bahawa kita tidak boleh begitu sempit. Pemikiran kita tidak boleh begitu sempit sampai kita tidak boleh menerima apa-apa nilai ataupun pandangan yang berlainan daripada kita. Sebab itu saya memang tak faham kenapa kita kena membuat pendirian. Saya nak berkongsi dengan Dewan Yang Mulia ini ungkapan dari Evelyn Beatrice Hall yang berbunyi seperti berikut. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Maksudnya, saya tidak setuju dengan apa yang anda katakan. Tetapi saya akan mempertahankan bersungguh-sungguh untuk anda mengatakan ia. Ini satu laporan sahaja. Ini satu laporan. Saya akan mempertahankan hak mereka untuk bersuara di sini. Mungkin kita ada unsur-unsur yang di dalam, mungkin YB dari Barisan Nasional tidak setuju. Tetapi hak mereka untuk bersuara, untuk membentangkan laporan perlu dilindungi. Seperti yang dimaksud dalam perkara 10. I don't have time. Benarkan? Damansara tak benarkan. Damansara Utama. So, 1 minit Damansara Utama. ya. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan setiap warga negara untuk bersuara. Komando berhak untuk membentangkan laporan tersebut. Akhir sekali saya ingin menggunakan minit yang terakhir saya untuk mengingatkan saudara Kapasing yang baru saja meninggalkan kita. Beliau menggunakan sepanjang kehidupan beliau untuk memperjuangkan hak asasi rakyat yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Walaupun ditahan atas ISA, walaupun didakwa atas akta hasutan, beliau tidak menunduk. Saya masih ingat lagi selepas dihukum akta hasutan baru-baru ini, beliau berkata, wakil rakyat tidak seharusnya takut untuk bersuara untuk rakyat. Kalau takut, jangan jadi wakil rakyat. Saya berharap wakil-wakil rakyat di Dewan Yang Mulia ini, sama ada kita dari Barisan Nasional ataupun dari Pakatan Rakyat, kita akan terus memperjuangkan meneruskan perjuangan Kapasing yang berasaskan prinsip kebebasan, hak asasi, keadilan dan kesaksamaan. Dengan itu, atas semangat hak asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Damansara Utama berpendapat bahawa kerajaan negeri tidak perlu membuat sebarang pendirian atas laporan UPR, Komando dan seterusnya tidak menyokong usul yang dibawa oleh YB Sungai Panjang.